اللهم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين، وإلى أرواح ولينا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana ada lagi sehari kita dapat menikmati kehidupan, kita dapat merasai kewujudan, dapat mengetahui tentang kehambaan, kemanusiaan dan ketuhanan. Diberi Allah Ta'ala ilmu pengetahuan, kefahaman sehingga wujud keimanan, keyakinan dan ketakwaan. Dan kita diberi peluang untuk dapat beramal dengan amal-amal yang baik. Jadi manusia yang diberi peluang untuk mendekati diri dan kita diberi peluang untuk mengenal dan dapat merasai. Alhamdulillah. Dan nikmat demi nikmat kita kecapi dan kita makin sehari kita makin dekat dengan yang sebenarnya. Kita makin jelas, kita makin nampak. Moga-moga kita jadi manusia yang senantiasa dalam keadaan peka terhadap Tuhan. InsyaAllah. Baik, mari kita tengok hari ni. Kita apa? Al-Hikam, Ustaz. Darah nombor berapa? 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Al-Hikam Syekh Ahmad Ibnu Ata'illah dalam terjemahan Al-Hikam Syarah yang ke-143. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Kata dia, engkau lebih memerlukan maaf dan kesabaran Allah kerana engkau berbuat taat. Engkau berbuat taat melebihi daripada keperluan ketika engkau berbuat maksiat. Macam pelik bunyi. Dia kata kita memerlukan keampunan Tuhan lebih banyak dari ketika kita buat kebaikan daripada kita buat kejahatan. Kenapa jadi macam tu? Kerana kita mudah lupa diri bila kita buat baik. Kita mudah lupa kita dalam pertolongan Tuhan. Kita sangka kita bangsa baik. Kita sangka kita keturunan baik. Kita terlupa pertolongan Tuhan. Kita terlupa tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah yang dia telah letak dekat kita. Sehingga kita dapat melaksanakan kebaikan. Maka ketika itu kita perlu bertaubat. Betul-betul perlu mengharapkan keampunan Allah. Kerana kita terlupa diri. Masa buat baik itulah kita mudah jadi orang yang angkuh. Kalau kita tak betul-betul kenal, kita tak betul-betul faham, kita jadi orang yang cepat bongkak. No. Tengoklah diri kita sendiri. Tengok diri kita yang luar ni sudah. Daripada kecil, kita nampak macam taat sangat, patuh sangat dengan Tuhan.
Kita cerdik je, kita mula ingkar. Kita cerdik je, kita mula lupa. Kita lupa diri kita siapa. Kita lupa Allah Ta'ala dengan kita ni macam mana. Kita dah lupa. Maka tiba-tiba dalam keadaan tu kita boleh buat baik. Lagi-lagilah kita jadi manusia lupa. Hingga berlakulah dekat kita manusia yang lupa diri. Mailah penyakit-penyakit buruk yang tak layak kita pakai. Antaranya, mailah dekat kita riak. Mailah dekat kita sum'ah. Mai dekat kita ujub. Datanglah penyakit takbur kat diri. Maka ketika kita buat taat, sedangkan kita dalam kemusyrikan yang tinggi, maka ketika tu kita sangat mengharap keampunan Tuhan. Kalau kita buat salah, kita tahu dah salah. Surrender tu memang dah ada dah. Kita tahu dah ini dah hanyut dah ni. Kita rasa takut. Kita rasa harap. Kita memerlukan perlindungan Allah. Kita memerlukan pandangan Allah. Maka ketika tu, bertobat sekali pun dah cukup. Sebab Nabi abang yang ni. Nabi kata, bertaubat orang yang beramal. Sehari kena 1000 kali. Bertaubat orang buat maksiat. Cukup dengan sekali. No? Kalau itu buatlah maksiatnya banyak. Tentu kita tak mau buat. Tapi kita terlupa dalam taat. Dalam maksiat kita buat paling besar. No? Dalam kita duduk solat. Dalam kita duduk baca Quran. Dalam kita duduk sedekah. Kita telah buat maksiat yang paling besar. Saya apa? Ketika tu kita lupa diri. Maka lupa diri tu maksiat yang paling besar. Okey. Tengok dia kata. Apa dia nak explain. Baik. Kata dia. 1, 4, 3. Mana dah. Engkau lebih memerlukan maaf dan kesabaran Allah jika ketika engkau berbuat taat melebihi daripada keperluanmu ketika engkau berbuat maksiat. Kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya. Tapi kalau dah pandai sandar kat siapa? Mula sandar kat diri sendiri. Rasa mengaji tinggi, rasa mengaji lama, rasa dah mengaji, dah pandai sangat, tahu semua ilmu. Dia tak sandar dah dengan Tuhan dia. Dia sandar dengan diri dia. Betapa ramai manusia bersikap macam tu. Kita pun dulu tak tahu, kita pun serupa juga. Tak boleh pandai sikit, mulalah kita rasa orang lain semua tak erti. Mula bangga diri. Habaklah mengaji di Harvard lah, Tengku Kusyah lah, mengaji tanu, mengaji tani. Habak kita pandai. Tengok kita dah buat maksiat besar tuan-tuan. Kita dah mempelekeh-lekehkan pertolongan Tuhan. Kita ingat kita cukup bagus dengan pandai kita. Kita terlupa kalau Tuhan tak letaklah sifat kasih sayang dekat kita. Entah di mana kita nak berdiri, kita pun tak tahu. Maka ketika inilah kita jadi manusia yang memerlukan keampunan Allah ketika melakukan ketaatan. Kerana ketika tu kita mudah sombong. No. Dan jatuhlah seorang hamba bila ia melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Sebab tu saya suka kelui tuan-tuan. Balik ke asal. Asal kita berada dalam tulang belakang ayah. Nak bangga apa? Ni ada dalam ni kisah cerita di luar ada dalam ni ya. Semua duduk dalam tulang punggung ayah, tuan-tuan tahu. Lepas tu Allah Ta'ala pindahkan duduk dalam alat sulit ayah. Bukan duduk dalam otak, tuan-tuan. Duduk di tempat yang tuan tahu kan, tak mana kan. Pasal duduk bangga dengan handsome lah. Semua duduk dalam tu. Lepas tu Allah Ta'ala bawa kita daripada tempat sulit ayah, alat sulit ayah, dia bawa masuk dalam perut ibu. Lalu 2 saluran najis. 1 saluran najis ayah, 1 saluran najis ibu. Kalau tuan-tuan lupa, saya peringatkan sekali lagi. Kalau lupa lah, duk bangga sangat dengan diri, saya peringat lagi. Kita dulu lalu saluran najis ayah sekali, masuk saluran najis ibu sekali, keluar mai ke dunia, ikut saluran najis ibu pula. Sedang elok-elok tu, dengan duk bangga sangat. No? Dan yang pastinya, Tuhan cipta kita dari seketui najis. Ingat yang tu banyak-banyak. Jangan duk bangga sangat. Jangan duk megah sangat dengan diri tu. Tak lebih pada ketui darah je. Tuhan kata, aku buat hang dari alaqah, dari seketui darah. Darah tu najis mutawasitah. Darah tu keturunan najis sederhana. Tak kira lah najis nombor berapa pun nama dia nak najis. Jadi janganlah duk tengok lagi. Kita tengok diri kita terapa dan paling pelik, paling tak betul sekali.
Kita terpaksa hidup dengan najis setiap hari. Kita kena hidup dengan air kencing, kita kena hidup dengan darah, kita kena hidup dengan taik. Kalau tuan-tuan terlupa, saya peringat tu. Kita kena hidup dengan taik, bawa taik setiap hari ni, muka aku kita ni. Pasal duk menyombong sangat. Masa hidup ni wangi lah, mati lagi busuk macam bangkai. Bangkai bewak pun tak busuk macam kita. Pasal duk megah sangat, tengok muka megah ni meluat, tuan-tuan. Sorry lah, mai tang ni saya memang pandai hati lah tang ni. Saya cukup pandai hati tang ni. Manusia suka lupa keturunan dia. Dia suka lupa diri dia. Dia megah dengan ilmu dia. Megah dengan sekeping kertas dia. Megah dengan gelaran dia. Megah dengan harta dia. Dia lupa esok orang tanam dia macam bangkai. Tuan tahu tak? Ni manusia lupa ni. Manusia berlagak atas dunia ni kerana lupa ni. Cuba ingat elok kita ni siapa. Hari-hari kena sujud atas tanah. Hari-hari kena letak kepala atas tanah. Menyombong tua. Jenis bangsat ni macam ni. Jenis tak sedang diuntung ni. Tentang pandai sikit berlagak berkamin. Umai bodoh hangit. Nama Allah Ta'ala 3-4 huruf tak boleh sebut dah bila nak mati. Tak pandai sangat. Semua nak kena ajar. Ni manusia yang Tuhan kata, aku akan celup masuk dalam neraka Jahannam. Dia duduk dalam neraka Jahannam. Dia rasa diri dia. Dia megah sangat. Sorry lah. No. Saya betul-betul tension bila masuk bab ni. Saya mengajar 20 tahun. Saya kerja duk rembat hal ni. Manusia suka lupa. Balik pada universiti yang mula megah. Tonggek megah ingat pandai sangat tu. Jadi cikgu megah, jadi pensyarah megah, jadi doktor megah, jadi engineer megah. Mati busuk juga, megah-megah pun. Okey, sambung lagi. Syok dah pula. Bukan siapa nak boleh sentai tuan-tuan, saya aja. Ustaz Lin tak sentai punya, tuan-tuan mic saya. Saya berus dengan berus megah, tuan tunggu. Lupas kulit ni kena ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau siapa nak pesan kat kita, ni saya pesan. Saya pesan untuk diri saya, tuan-tuan denguai masuk, tuan-tuan dapatlah penggu. Dan kata dia, sedang manusia ketika berbuat taat merasa dirinya sudah baik, nampak? Bukan boleh bangkit malam sebulan, dia ada bangkit tengah malam, dia rasa dia baik tu. Dia boleh semayang tahajud, setiap malam semayang tahajud, esok dia rasa dia bagus daripada orang lain. Masa dia buat maksiat tu dia tak tengok. Masa dia lupa kat Tuhan dia tengok. Sembayang tahajud baru seminggu dia pising. Masa hang nganga lupa kat Tuhan tu hang tak nak tengok, hang tak nampak. Berapa lama hang lupa kat dia, dia tetap bagi kat hang, dia tetap jaga hang. Hari ni yang baik sikit hang rasa hang cukup bagus dah. Banyak songih muka. Siapa kata tu dia lagu ni punya nasi bungkus enam tak makan 2 hari. Siapa nak bang? Saya lah bang. Saya seronok lah bang ni. Saya seronok lah. Fazali kena memusin. Dulu dia gelap sikit. Kena ni putih terang. Kan? Kena sapu dengan asid hidroklorik cair. Dan kata dia, lalu berbangga dengan amal perbuatan itu. Aku tak boleh setiap Jumaat aku baca surah Al-Kahfi. Awak bagus sangat baca surah Al-Kahfi. Banyak cerita kat orang. Nak baca-baca dalam seorang, abang-abang apa? Awak ingat hebat sangat boleh baca surah Al-Kahfi. Han tahu tak dalam kubur tu tunggu hang sampai dia. Pak mentua belah orang tahan tunggu hang dalam kubur. Dia kan kira hang Kahfi tak Kahfi. Semalam saya tabuh, saya duk ingat kata lagu di surau. Rupanya saya lupa kata saya duduk di rumah. Bayut. Tak boleh, duk teringat duduk di surau. Nampak pula Razali. Dia selalu ada kan saya ada di surau. Duk nampak muka dia, sekarang tanya dia, dia dengar ni. Rupanya terlupa dalam forum. Lupa kata duduk dalam forum online. Allah, silap lah aku. Nak buat macam mana? Tuan-tuan tak kena, tuan-tuan duduk, tuan-tuan cerita, tuan-tuan nampak Tuhan buka tunjuk, tuan-tuan tiba yang sama kan. Tunggu lah. Dia buka tunjuk kat kita apa dia, tuan-tuan lipat yang sama. Bengang kata nak abang, sakit hati tuan-tuan, sakit hati.
Manusia rasa diri dia sangat hebat sangat. Dia rasa dia cukup pandai. Dia mengaji sana, dia rasa pandai. Dia lupa Tuhan tu. Dia lupa sifat Tuhan yang Tuhan beri kat dia. Dia lupa. Apa punya mangkang, ya Allah. Dan dia kata, kemudian menghina orang lain. Kutuk orang lain pula. Hampa tak mengaji. Aku balik Al-Azhar kot. Dia balik Al-Azhar, dia hebat dah. Aku daripada Universiti Yarmouk. Aku mengaji di Jordan tu. Dia tak tahu kata unta duduk di Jordan sampai mati. Duduk beranak di Jordan, hidup di Jordan, mati pun di Jordan. Dia pergi di Jordan, abang tadi balik Jordan. Hampirlah mabuk dengan Jordan. Dan padahal amal perbuatan itu jika diperhatikan dalam hal keikhlasan, tidak mungkin akan diterima. Tanya pasal ikhlas ya, tak terima. Kita tengok, kebanyakan orang pergi masjid. Pasal apa? Pasal tua. Contoh pergi tengok. Kita tengok di masjid ya. Ada 100 orang, kita tengok orang tua dengan orang muda mana lebih ramai. Di masjid pasal apa? Pasal baru balik dari Mekah. Kena pergi masjid kerap sikit lah. Di masjid pasal apa? Pasal baru naik pangkat. Di masjid pasal apa? Pasal minggu depan anak nak kahwin. Kena kenal orang masjid sikit. Lagi orang tak kira tu imam tak kenal, orang sayang sorat tengok. Kan? Di masjid pasal apa? Alah di masjid pelambak. Di masjid pasal apa? Pasal nak ada orang kat masjid. Esok ada kosongan, pilih pohon. Dapatlah jadi Tok Siap, Tok Bilal, Tok segala Tok Kamat mau di masjid tu. Di masjid pasal apa? Di masjid ni orang baik-baik. Apa punya bangang, ya Allah. Orang pergi masjid pasal dia kenal tu. Masjid tu diri dia. Masjid tu hati dia. Masjid tu jiwa yang ada kat dia. Tu masjid. Maka dia menzahirkan diri tu. Bukan bangunan tu. Diri dia tu. Diri tak jadi masjid. Dia nak pergi masjid. Kemudian dia kata, bahkan amal itu semuanya hanya amal perbuatan yang palsu dan tidak berharga di sisi Allah. Siapa buat amal kerana sesuatu, maka amalnya ditolak. Innal a'malu binniat. Setiap amalan bermula dengan niat. Dan tidak ada niat diterima pakai. Melainkan orang tu niat kerana dia mengetahui siapa Tuhan dia. Dan tak ada orang boleh mengetahui siapa Tuhan dia, melainkan ada pada dia ma'rifatullah. Ada pada dia mengenal Tuhan. Seawal-awal dia berfikiran matang, seawal-awal dia jadi orang mukallaf mumayyiz, perkara pertama yang dia tengok adalah siapa Tuhan kamu. Ini ya, kalau orang yang cerdik betul, dia bukan peduli yang lain, dia kira aku tahu dia Tuhan, aku pergi kerana dia Tuhanku, bukan kerana yang lain. Kemudian Allah telah menurunkan wahyu. Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang Nabi. Beritahukan kepada hamba-hambaku yang sadiqin, iaitu yang sungguh-sungguh beribadat benar, membenarkan aku dan membenarkan Rasulku. Jangan kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatan itu. Kerana apabila Allah menegakkan benar-benar keadilan, keadilanku pasti aku akan menyiksa mereka. Dan tidak, yang ini bukan suatu kezaliman terhadap mereka. Anda ingat amalan hang tu elok. Aku tanya sekali lagi 4 perkara je. Pertama, Tuhan tanya tentang tawadhu, tentang rasa rendah diri kita dalam hidup kita sekarang dan sampai bila-bila. Kerendahan diri kita tu dia tanya. Kedua, dia tanya tentang keikhlasan. Untuk apa kamu beramal? Ketiga, dia tanya tentang khusyuk. Hang ada fokus tak dalam amalan hang ni? Hang fokus tak? Hang tahu tak? Hang kerti tak? Hang rasa tak kewujudan aku ni? Dan yang paling besar dia tanya, tadarruk. Hang sebut nama aku, hang rasa tak menggeletar tubuh badan hang? Hang rasa tak vibration, getaran ketika hang menyebut nama aku? Lepas tu baru aku kira amalan hang. Kalau yang ni hang tak boleh apply, aku kira amalan hang, aku tendang hang masuk neraka. Dan
aku akan menyiksa mereka. Nampak? Dia kata, hang nampak pintu neraka tu? Anak aku tendang hang masuk ke hang nak masuk sendiri? Dan bukan satu kezaliman terhadap mereka. Aku buat macam tu, aku tak zalim. Sebab hang zalim kat diri hang sendiri. Hang telah mengotorkan kesucian diri yang aku pandang awal-awal dulu. Hang sangat suci. Hang telah kotorkan itu dengan sifat-sifat musyrikin hang. Maka kalau aku buat lagu tu kat hang, tak menjadi kezaliman untuk diri hang. Dan aku tak zalim terhadap hang. Bungkui. Kita yang nak kena, tuan-tuan. Oi. Sebelum kita kena belasah, pastikan kita dapat mencari jalan keluar. Dan katakan kepada hamba-Ku yang telah berbuat dosa, jangan kamu putus harapan dari rahmat-Ku. Kan saya cerita, wahai Muhammad, sesungguhnya cintaku kepadamu, kasihku kepadamu tidak berbelah bagi. Rinduku kepadamu tidak ada tolok bandingnya. Ketahuilah Muhammad, kerana kasihku kepadamu, kerana sayangku kepadamu, telah aku ampunkan semua dosa umat-umatmu. Jam kita tang ni. Jam tang ni. Sebab tu satu benda besar Tuhan tak bagi. Jangan ada Tuhan yang lain. Kalau kita riak, kita megah, itulah Tuhan yang lain. Kalau kita takbur, itulah Tuhan yang lain tu. Kalau kita ujub suma'ah, itulah Tuhan yang lain. Jangan ada yang tu. Selama tak ada yang tu, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga aku. Tuhan kata, wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga aku. Tuhan abang apa? Tapi tuan-tuan, berhala-berhala jenis ni, kita bukan perasan kita duk jaga. Kita bukan perasan kita duk sembah ni. Sombong, takbur ni kita bukan perasan pun. Kita tak tahu kita sedang menyembah berhala-berhala ni semua. Dan dia kata, kerana apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka dan bukan satu kezaliman. Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah berbuat dosa, janganlah kamu berputus harapan dari rahmat-Ku, sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat Ku ampun. Pak, walhal sebelum kita terbit mai, tuan-tuan, dosa kita telah terampun. Iaitu bunuh 99 orang. Campur dengan seorang alim tu, dengan alim-alim pun dia sakai kepala korang tu, mati 100 orang. Dan dia tetap diterima sebagai hamba Allah yang bertaubat. Dia tetap diterima. Pasal apa? Pasal dia buang diri sombong dia. Dengan dia rasa takut pada apa yang dia buat. Dia ada mengharap sangat keampunan Allah. Masuk surga juga. Sebab tu, kita mengaji ni tuan-tuan, yang kita nak jangan ada sombong. Dan jangan kita downgrade orang. Kalau tak mau downgrade orang, buat macam mana? Jangan tengok orang, tengok diri kita lah. Sibuk nak belek orang tu, belek orang ni. Tengok diri kita ni. Orang dia punya hal lah ni. Kita ni. Kita yang menyombong, yang bangga, bongkak, yang kepala benar apa berlembak dalam kepala kita ni, buat settle buat. Sibuk tengok orang tu, tengok orang ni. Kita pun tak lepas ni, tengok orang macam mana. Kalau kita lepas dah, baru nak boleh tengok gelak ke orang. Pagi roh. Dan Abu Yazid Al-Bustami berkata, taubat kerana berbuat maksiat itu cukup hanya sekali. Sedang bertaubat setelah berbuat taat harus 1000 kali. Sebab taat yang diputi oleh ujub. Perasaan awak lah. Aku baca Quran sedap kat ni. Tu, kena bertaubat tu.
Awaklah aku pandai dengan ni. Ya Allah, pandai sungguh aku. Aku pijak lagi pun orang tahu. Pandai-pandai apa? Boleh. Kemudian, bertaubat. Sedang bertaubat setelah berbuat taat harus 1000 kali. Sebab taat yang diputi oleh ujub sombong itu berubah menjadi maksiat yang besar. Dan orang tidak akan menyedarinya sebagaimana terjadi jatuhnya iblis dari singgah sana kehormatannya. Iblis dah bagi contoh kat kita. Beleklah tengok, janganlah ulang. Sekali sudahlah. No, sekali cukup. Kalau tu macam mana kita nak rasa bagus? Nak rasa selamat. Kita ambil semua dosa, kita buh di atas pahala. Pahala kita buat tu kita tutup dengan semua dosa kita. Nescaya kita akan selamat. Dan kita selalu rasa kita, badan kita daripada kepala sampai kaki dibaluti dengan najis. Baru kita rasa kita rasa lega sikit. Macam apa? Semua orang kali duduk dekat aku pasal aku sangat-sangat busuk. Paling best lah ni, kita kena rasa yang kita ini pembawa virus COVID-19. Siapa pun tak mau jumpa kita. Siapa pun tak mau salam kita. Siapa pun tak teringin nak duduk dekat dengan kita. Cuba kita rasa macam tu. Barulah kita tak sempat nak sombong. Okey. Alright. Okey. Saya seronok pasal saya punya mikrofon komputer laptop saya dah okey. Yes. Alhamdulillah. Tak ada pakai wayar-wayar cucuk lubang telinga. Tahu tak tahu? Tahu. Gumbira ni, gumbira tahu tak? Baik. Soalan Ustaz. Fazarul mana dia? Ni dia. Oh, ada. Ada. Muka dia pun macam sama aja. JZ dengan Fazarul Nizam ni. Beradik-beradik ke? Okey Ustaz, soalan Ustaz. Ya, silakan. Ustaz tadi ada habaq yang kata kita letak diri kita ni macam orang bawa COVID Ustaz. Ya. Maknanya macam mana nak cerita? Maknanya ada orang tak mau pun kat kita ni Ustaz. Abang dia. Hampa main duduk dekat aku, hampa mau. Tenang. Orang kalau lain tak takut lagi dengan mati tak main dah. Hampa tak mau mati, hampa jangan main dekat aku. Pasal apa? Aku sangat berbisa. Dan suasana macam tu Ustaz, yang satu lapis lagi lah saya duk rasa. Tuhan je dengan kita Ustaz, tak ada siapa. Ya, dan yang betulnya hak tu je. Mana ada siapa dengan kita pun. Hak lain tu diri kita yang Allah Ta'ala tukar tajuk. Orang lain tu adalah diri kita yang Tuhan tukar nama, tukar tajuk, tukar suasana. Tapi diri kita. Baik. Okay, next.